Melangkaui pengembaraan ke tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur, Petaling Street sudah semestinya menjadi salah satu destinasi pelancongan yang menarik buat pelancong maupun orang tempatan. Jalan Petaling atau lebih dikenali dengan panggilan Petaling Street merupakan kawasan penempatan kaum Cina di Malaysia semasa zaman kolonial British. Selama bertahun-tahun lamanya, Jalan Petaling telah menjadi tempat perniagaan dan mengekalkan tradisi budaya masyarakat Cina di Malaysia. Dengan kuil Buddha, kedai menjual alatan tokong, ubat tradisi dan kedai makan Cina, pada awal petang sehingga lewat malam, penjajah akan menjual barangan mereka di jalanan dengan pelbagai barangan jualan. Jalan Petaling juga terkenal akan lambakan pub, restoran dan gerai-gerai makanan yang menyediakan pelbagai juadah dari makanan ringan hingga ke makanan berat. Kebanyakan pengusaha di Petaling Street berasal dari kalangan orang Cina Han. Namun begitu, anda boleh melihat banyak juga gerai yang diusahakan oleh orang Bangladesh, India dan masyarakat Melayu. Chinatown asalnya berpusat di Market Square, Jalan Tun H. Ashley atau High Street. High Street terkenal kerana lokasinya lebih tinggi berbanding seluruh bandar dan oleh itu, kawasan ini tidak terdedah kepada banjir. Dan penduduk yang kaya cenderung untuk membina rumah kedai mereka di sini pada awal pemerintahan British. Kuala Lumpur merupakan bandar perintis yang terkenal dengan perusahaan jual beli pada awal abad ke-20. Bangsa-bangsa yang bertapak di kawasan ini terdiri daripada orang Cantonese dan Hakka yang datang ke kota kerana perdagangan timah, bekerja sebagai pelombong biji timah. Pada tahun 2003, Petaling Street mengalami pengubahsuaian bernilai 11 juta ringgit Malaysia apabila dua individu berpengaruh besar berbangsa Cina ditempatkan di kedua-dua hujung jalan. Penutup bumbung hijau dibina, meliputi seluruh jalan dan diberi nama The Green Dragon. Petaling Street kini beroperasi sebagai pusat membeli belah berjalan kaki dan dianggap sebagai tapak warisan negara. Petaling Street masih merupakan tempat terbaik untuk membeli produk berjenama palsu dan untuk mencuba variasi masakan Cina tempatan. Bagi pembeli, tempat ini adalah tempat terbaik untuk melatih kebolehan tawar-menawar untuk barangan yang hendak dibeli. Petaling Street sering dipenuhi dengan pelancong asing dan tempatan yang ingin melihat keindahan seni bina dan sejarah yang ada di tempat menari ini. Lost in Chinatown dibuka secara rasmi pada awal tahun 2020, memberikan pengalaman baru untuk pelancong domestik dan luar negara. Dengan promosi pembukaan premis, kini pengunjung dapat berkunjung secara percuma sehingga tarikh 31 Disember 2020. Muzium ini terbahagi kepada 17 bahagian dan menggabungkan unsur-unsur budaya masyarakat Cina dan elemen pagar sesat. Ruang yang memaparkan info kebudayaan di sini terbahagi kepada 17 bahagian seperti pameran 40 lokasi Chinatown yang terkenal di serata dunia, abakus terbesar di Kuala Lumpur, pameran beca, pameran foto juadah makanan di Malaysia dan pameran foto-foto lama yang berunsur sejarah di Malaysia, disusun seperti lorong masa yang memaparkan sejarah dulu dan kini. Pengunjung juga dapat melihat asal-usul sejarah masyarakat Cina di Kuala Lumpur melalui ruangan pagar sesat yang memaparkan lebih daripada 350 buah lukisan. Sebelum pengunjung masuk untuk ke dalam pameran yang disediakan, staf di sini akan menyediakan peta untuk melengkapkan misi yang diterima, seperti mengumpulkan foto-foto pameran slang campuran bahasa Melayu dan Cina untuk mendapatkan kupon. Pengunjung dapat melihat reka bentuk ruangan kebudayaan yang amat berbeza dan unik. Klasifikasi info-info yang dipamerkan juga terperinci dan pelbagai. Dalam masa yang sama, dengan penerangan daripada staf yang bertugas, info dan sejarah kebudayaan negara yang dipamerkan boleh difahami dengan lebih mudah. Selain itu, terdapat koleksi-koleksi foto selebriti, kereta dan beberapa tempat menarik di ruangan pagar sesat.
Pengunjung juga dapat menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti treasure hunt yang bertujuan supaya pengunjung dapat melihat sejarah yang menarik sambil membuat aktiviti yang menghiburkan. Lost in Chinatown dibuka pada setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 8 malam. Harga tiket yang ditawarkan adalah RM15 Malaysia untuk pengunjung dewasa dan RM8 Malaysia untuk kanak-kanak. Pengunjung perlu membayar bayaran tambahan sebanyak RM10 Malaysia untuk masuk ke ruangan pagar sesat. Selain daripada pelbagai pameran foto, Lost in Chinatown juga memiliki abakus terbesar di Kuala Lumpur, seni memotong kertas, gendang bermusim dan dinding nama keluarga. Terdapat perigi yang berfungsi sebagai perigi permintaan dan lukisan yang berunsur fu, yakni lukisan yang memurahkan rezeki. Ia menarik perhatian keluarga untuk bergambar dan membuat permintaan. Pengasas Lost in Chinatown, Wu Jia-en, dan 4 rakan kongsinya yang lain bersama-sama merubuhkan premis tersebut untuk memberi platform buat pengunjung untuk mengenal sejarah Darling Street. Premis ini mengambil masa selama 8 bulan untuk disiapkan dan setiap foto dan lukisan yang dipamerkan perlu melalui tapisan hak cipta. Wu Jia-en berharap dengan perubahan premis ini, ianya dapat mengekalkan budaya sejarah yang relevan di Kuala Lumpur. Beliau percaya bahawa Darling Street merupakan lokasi bermulanya kebudayaan masyarakat Cina di Kuala Lumpur yang kaya dengan keseniannya dahulu. Tetapi, kini Darling Street secara perlahan makin merosot. Ketika pelancong datang ke Jalan Petaling, selain mengambil gambar dengan jiran mereka, mereka tidak lagi dapat merasakan budaya Cina dengan cara yang lebih mendalam. Beliau berharap Lost in Chinatown dapat memaparkan pengunjung asal-usul pendapatan di Petaling Street. Selain itu, beliau juga berharap pengunjung dapat memahami kebudayaan dan sejarah masyarakat Cina yang asli di Kuala Lumpur. Beliau berkata bahawa abakus dan beca yang dipamerkan merupakan barangan asal yang digunakan oleh masyarakat Cina di Petaling Street pada zaman dahulu. Melalui paparan ini, beliau berharap untuk membangunkan sejarah budaya Cina di negara kita. Beliau percaya bahawa Lost in Chinatown adalah tempat yang sesuai untuk semua peringkat umur, di mana orang tua dapat mengenang kenangan lama mereka, generasi muda pula dapat belajar tentang sejarah Cina di negara kita, dan pelancong asing dapat memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam.
city fell to the Portuguese in 1511 before passing through the willing hands of the Dutch and English empires. Di Lost in Chinatown, dapat lihat gambar-gambar lama dari serata negara memberikan pengalaman yang menarik buat pengunjung. Ia juga mempamerkan perbendaharaan kata atau selangar kata Malaysia yang paling sahih dengan penjelasan. Lost in Chinatown kaya dengan bahan sejarah yang terkumpul. Oleh yang demikian, Kementerian Pelancongan bercadang untuk menambah Lost in Chinatown sebagai lokasi yang strategik buat pemandu pelancong. Pemeriksa daripada Kementerian Pelancongan mengakui bahawa premis ini amat kaya dengan bahan-bahan sejarah yang pelbagai. Dengan penambahan Lost in Chinatown sebagai lokasi yang wajib dikunjung oleh pemandu pelancong daripada Kementerian Pelancongan Negara, budaya dan sejarah masyarakat Cina di Kuala Lumpur dapat dipelajari dengan lebih terperinci buat pengunjung. Zhang Yixia, pengurus Lost in Chinatown, mengakui bahawa lokasi tersebut terkenal dengan lokasi yang sesuai untuk merekod foto yang mana menarik perhatian ramai pengunjung dengan harapan lokasi terbabit dapat menjadi salah satu lokasi tarikan pelancong yang dapat mempromosikan pelancongan tempatan. Selain daripada pelbagai pameran foto, Lost in Chinatown terdapat juga 70 makanan yang mesti dimakan di Malaysia. Bagi pendapat saya secara peribadi berpendapat bahawa Lost in Chinatown dihiasi dengan sangat elegan dan secara keseluruhannya sangat baik. Dengan bahan-bahan yang kaya dengan pelbagai, ianya lokasi yang sangat menarik. Warna dan reka bentuk untuk setiap ruangan pameran di muzium berbeza antara satu sama lain. Secara tidak sedar, pengunjung akan rasa tertarik ketika berkunjung dan melihat dengan lebih dekat lukisan sejarah dan kebudayaan Malaysia. Untuk penambahbaikan reka bentuk luaran Lost in Chinatown, perlu mempunyai gimmick yang tersendiri untuk menarik perhatian pengunjung. Sebagai contoh, staf-staf boleh memakai pakaian tradisional masyarakat Cina sebagai strategi promosi. Pengunjung juga pasti akan rasa tertarik melihat keunikan yang dipamerkan. Akhir sekali, dengan penuh harapan, saya berharap agar Petaling Street dan Lost in Chinatown menjadi pilihan pengunjung untuk berhibur sambil menimba ilmu. Salam Satu Malaysia.